A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini. Insya-Allah dalam sesi pada kali ini kita akan bersama-sama insya-Allah dalam tadabbur harian, iaitu di muka surat 168 insya-Allah. Muka surat 168 kita akan bersama-sama di surah Al-A'raf ayat 144 sehingga ayat 149 insya-Allah. Jadi kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, diharapnya dapat memberi feedback tentang suara dan juga tentang mutu video insya-Allah. Ditakuti mana tahu kan ada masalah, kadang-kadang ada masalah online dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada yang telah memberi feedback. Alhamdulillah, kita mulakan insya-Allah hari ini dengan kita baca sikit daripada muka surat ini 168 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin fakhuz ma ataituk wa kum minasyakirin. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah kita bersama-sama lagi dalam ayat iaitu muka surat 168 pada kali ini. Iaitu sebelum daripada ni, dalam muka 167 kita telah baca bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah ni masih lagi kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni dia menghadapi dua. Yang pertama sekali, Nabi Musa menghadapi Firaun dan juga kaumnya lah, dan orang-orang yang bersama dengan Firaun. Yang keduanya, Nabi Musa ni menghadapi kaum dia sendiri, iaitu Bani Israel. Jadi maknanya kalau kita tengoklah dari segi ayat Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa ni, kadang-kadang kita akan tengok Nabi Musa ni masalahnya ialah dihadapi dengan kaum Firaun, dengan Firaun dan juga kaumnya, wa malaihi, dan grup-grup Firaun. Yang keduanya, Nabi Musa ni menghadapi juga sebenarnya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang Bani Israel sendiri. Sehingga apa yang kita baca pada hari ini sekarang ni, pada sesi ini adalah sekarang berkenaan dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa menghadapi dengan Bani Israel. Kenapa? Kerana Firaun telah mati dah. Mati di dalam dan mati dalam laut. Telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mereka telah mula naik daripada tu, selesai tu, sekarang mereka mula menuju ke Syam. Kalau ikutnya, iaitu menuju ke Palestin. Jadi sekarang ni kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala bila Nabi Musa ni dia pergi bermunajat di atas Bukit Sinai, dikatakan, iaitu di sana tu. Jadi lepas daripada tu, Nabi Musa ni salah satu daripada dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nak tengok Allah Taala tu. Tapi Allah Taala telah kita baca sebelum daripada ni, Allah Taala minta dia tengok kepada bukit tu. Akhirnya dia tengok pada bukit sedikit saja. Allah Taala tajalla, disebutkan tu. Tajalla ni bukan menjelma nanti kita faham macam menjelma, sesuatu benda yang menjelma kan. Tapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan turunkan sedikit saja cahaya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas bukit tu dah hancur dah. Jadi artinya Musa pun pengsan. Jadi artinya permintaan kau ni tak boleh artinya kan. Atas dunia Allah Taala kata kamu tak akan dapat melihat aku. Jadi seterusnya ayat yang kita baca pada muka surat 168 ni adalah setengah ulama kata ialah Allah Ta'ala nak pujuklah Nabi Musa ni kan, sebab dah tak boleh tengok kan sekarang ni kan. Sekarang tetapi kena ingatkan, wahai Musa, aku dah berikan kepada kamu banyak benda. Jadi tengokkan, kita baca dalam ayat ni Allah SWT berkata kepada Nabi Musa, qala ya Musa inni istafaituka, sesungguhnya aku ni dah pilih engkau wahai Musa, alan nasi, ke atas manusia. Ke atas manusia itu maknanya ahli zamanik, iaitu manusia di zaman engkau ni. Aku dah pilih kau ni dah dapat kehebatan, aku dah berikan kepada kau ni kehebatan dan macam-macam. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku berikan kepada engkau ni apa ni? Birisalati. Majoriti ulama mengatakan situ, dia boleh baca, dia ada dua bacaan situ, birisalati dengan birisalati. Jadi setengah ulama kata maksud birisalati itu silah maksudnya kitab Taurat tu. Jadi Allah Ta'ala dah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa.
Kemudian wabi kalami, itu keistimewaan yang ada pada Nabi Musa, iaitu Allah Ta'ala bercakap direct dengan bercakap direct dengan Nabi Musa alaihi salam. Iaitu sebab itulah dia dipanggil sebagai kalimullah, iaitu orang yang dapat bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi-nabi lain mendapat wahyu melalui Jibril. Kemudian jadi setiap ada nabi ni ada gelaran-gelaran dia. Dan keistimewaan Nabi Musa ni kalau ikut dari segi turutannya, menurut setengah ulama kata ialah yang pertama sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kemudian yang ketiga Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni duduk pada tempat yang ketiga. Jadi kehebatanlah dia tu yang mempunyai kehebatan hebatlah kan. Kemudian Allah Taala kata sekarang ni fakhus ma ataituk. Jadi sekarang ni Musa, aku dah berikan kepada kamu ini kan. Jadi sekarang ni ambil kata. Khuz ma ataituk, apa yang aku berikan kepada kamu ni. Wa kum minasyakirin, dan hendaklah kamu ni jadi orang-orang yang bersyukur dengan nikmat aku. Jadi banyaklah yang Allah Taala telah beri, nikmat menjadi rasul, nikmat dan sebagainya. Kemudian Allah SWT sebut selepas daripada tu ayat 145 ayat 145 Allah Taala kata wa katabna lahu fil alwah. Sini wa katabna lahu fil alwah. Okey, jadi sekarang kita tengok sini kan. Allah SWT kata wa katabna maknanya kami tuliskan, kalau ikutnya lahu fil alwah, untuknya di dalam alwah. Alwah ni kalau ikutnya kita kata satu benda yang tertulis padanya. Satu benda tu benda apa, digunakan apa, wallahu alam bissawab. Tapi kalau kita ikut zaman sekarang ni, alwah ni satu keping benda yang mana tertulis pada benda. Kita nak kata kalau kita sekarang zaman macam tablet lah kan, tablet tu kan yang kita gunakan tu ada penulis kan. Jadi alwah sini ialah kalau ikutnya ialah satu keping benda yang tertulis. Wa katabna lahu fil alwah, di atas perkara, atas benda tu kan. Jadi setengah ulama kata bahawa dianya adalah merupakan daripada daun syurga. Ada yang mengatakan bahawa itu daripada zamrud. Macam-macam lah kan, zabarjat lah kata, macam-macam dalam penafsiran lah katakan iaitu sekeping tu apa. Minta maaf, bukan sekeping, kepingan-kepingan tu. Min kulli syai' maknanya daripada segala sesuatu. Sesuatu apa? Iaitu yang diperlukan oleh umat Nabi Musa, yang diperlukan oleh manusia pada ketika itu dalam masalah-masalah apa yang berkaitan lah dengan kehidupan mereka. Yang diperlukan makna kita katakan makna bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, min kulli syai' mau'izatan, sebagai mau'izah, sebagai peringatan, sebagai nasihat, wa tafsilan li kulli syai', dan dalam tu ada pendetailan segala semua benda yang diperlukan oleh mereka lah untuk pada masa tu. Jadi dikatakan bahawa apa yang tertulis ni, apa yang diturunkan ini Taurat, nama dia Taurat tu. Apa yang tertulis itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Dia ada berapa tu? Ada setengah ulama kata dia 7 keping, ada yang kata 10 keping. Sebab itulah kan orang putih kan, orang-orang yang bukan Islam ni kan, sama ada yang tengok daripada Bible dan sebagainya, mereka kata bahawa Nabi Musa ni dapat 10 commandment dia katakan tak. Jadi dalam sejarah Islam pun ada disebutkan sama ada 7 ataupun 10 keping. Wallahu alam bisawab, itu bukanlah penting, bukanlah maksudnya satu benda yang mesti satu ni kan. Itu adalah merupakan pandangan-pandangan lah yang disebutkan oleh para ulama. Likulli syai'in, maka semua tu dia menyebutkan semua benda yang diperlukan oleh mereka pada masa itu kan. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas daripada itu, mau'izah wa tafsilan, dia ada nasihat sama seperti kalau kita kata Quran kita, maka dalam Quran pun ada yang hukum, ada yang bukan hukum dalam Quran kita ni kan. Sebahagian daripada ayat tu berkaitan dengan hukum, tapi banyak ayat tu adalah merupakan guidance daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk kita ni hidup. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata sini, iaitu Allah Taala katakan likulli syai' fakhuzha, maka wahai Musa ambillah kita Taurat tu, maknanya biquwah, dengan kuah. Kuah ni maksudnya ialah bijiddin wa ijtihadin, maksudnya iaitu maksudnya ambil sungguh-sungguh, yang dipegang betul-betul dengan Quran tu, dengan Taurat tu. Sama juga sebenarnya satu benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti pegang betul-betul ni. Jadi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan Quran, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, maka sepatutnya kita kena pegang Quran tu betul-betul ni. Jadi pegang Quran ni maknanya kena belajar betul-betul, kena faham betul-betul kan. Jangan buat hanya ambil part-part yang tertentu saja daripada Quran, ataupun kita hanya ambil contohnya kita membaca saja Quran ni kan. Jadi satu benda yang tidak sepatutnya lah kita buat terhadap Quran ni, kalau kita hanya baca saja Quran tu tapi kita tak cuba faham, kita tak cuba tadabbur, kita tak cuba apa-apa kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa ni supaya fakhuzha biquwwah, ambillah dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh lah ni, jiddin wa ijtihadin ni. Kemudian dia kata wa'mur qaumaka, dan kemudian wahai Musa, kamu suruhlah umat kamu. Maknanya perkara ni, Taurat ni bukan untuk Nabi Musa seorang saja kan, tapi untuk kaumnya juga.
Untuk kaum maknanya kaum Bani Israel lah kan. Ya'khuzu bi ahsaniha. Allah Taala kata hendaklah mereka ambil tu dengan sebaik-baiknya. Bukan ambil yang terbaik. Bi ahsaniha maknanya bukan pilih-pilih kan, bukan pilih-pilih ambil orang yang ni rasa baik kemudian ambil, masa tak baik tolak, tak. Tapi maksudnya ya'khuzu bi ahsaniha tu makna ambil dengan bersungguh-sungguh dengan dalam melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Kata ulama kata dalam tafsir dia kata kat sini ayat tu kan, makna tak cukup kalau hanya ambil dan kemudian tu beramal sambil-sambil ni, kalau dalam bahasa Melayu kan melepaskan batu di tangga dan sebagainya kan, tak kan, sambil-sambil lewa, tak boleh, kena ambil sungguh-sungguh, buat yang terbaik. Sebab itulah ulama kata berdasarkan kepada ayat ni, maknanya kalau kita ni kan melaksanakan Quran tu, melaksanakan sekadar-kadar saja kan, maka tak cukup kan. Kita kena ambil yang dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah Taala kata saurikum darul fasiqin, kami akan tunjukkan kepada kamu darul fasiqin, tempat orang-orang fasik. Jadi ulama-ulama ada berbeza pendapat di sini, apa maksud kami akan tunjukkan kepada kamu tu maknanya ialah Nabi Musa dan juga orang-orang Bani Israel itu. Apa maksud kami akan tunjukkan kamu? Dar ni tempat dar ni rumah, dar ni tempat tinggal orang fasik. Ada setengah ulama kata bahawa mereka tu dikembalikan semula ke negeri Mesir selepas daripada kejatuhan Firaun tu, maka mereka diperlihatkan. Setengah ulama kata darul fasikin ni ialah iaitu negeri-negeri yang telah kaum-kaum yang sebelum daripada mereka yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang kita kata seperti kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Dan kemudian ada yang mengatakan maksud darul fasikin, kami akan tunjukkan darul fasikin sini maksudnya ialah iaitu di negeri akhirat, iaitu tempatnya neraka, tempat mana orang fasik tu, orang-orang jahat tu akan berada nantinya. Jadi ini adalah beberapa pendapat sini, saurikum, kami akan tunjukkan. Seterusnya Allah Subhanahu Taala kata dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat 146 insya-Allah. 146 Allah Taala kata sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Sekarang ni Allah Taala nak beri amaran kepada manusia ni bahawa bagaimana bentuk-bentuk orang-orang kalaulah mereka ni yatakabbar. Yatakabbar ni artinya ialah takabur daripada fil ardi bighairil haqqi. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi, iaitu mereka ni takabur di atas muka bumi ni tanpa sebenar. Maknanya tak betul lah kan. Mereka takabur daripada ayat-ayat Allah. Jadi Allah Taala kata apa hukuman dia? Kalau seorang tu takabur, maknanya tak mau terima, sombong dengan ayat-ayat Allah kan. Kalau kita sekarang ni maknanya dengan Quran, dengan apa-apa peringatan daripada Allah SWT, dia sombong, dia tak nak dengar, tak nak terima dan sebagainya. Apa? Ini yatakabbaruna fil ardi, dia takabur di atas muka bumi. Allah Taala kata sa'asrifu an ayati. Sa'asrifu, aku akan palingkan daripada ayat-ayat aku. Ayat-ayat aku ni ulama kata dalam tafsir jalan lain, dia kata maksudnya adalah dalail qudrati. Maknanya dia tengok satu benda tu tapi dia tak nampak kekuasaan Allah SWT kat situ. Itu adalah maknanya Allah Ta'ala seolah macam dah cop kepada hati dia. Dia tak nak nampak dah sa'asrifu an ayati. Dia tak nampak itu kekuasaan Allah SWT. Siapa yang Allah Ta'ala tak beri nampak tu? Itu orang-orang yang yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Itu hukuman Allah SWT. Jadi sebab itulah kita minta maaf kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jangankan hukumkan kita dengan ni, iaitu sa'asrifu an ayat ini. Dan oleh kerana itulah maka kita janganlah buat benda ni, jangan buat perkara ni, iaitu yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Jangan sombong. Kalau orang sombong, maka Allah Taala akan, itu hukuman dia, palingkan. Kemudian Allah Taala sebut lagi, wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Sekali pun mereka ni melihat semua ayat-ayat la yu'minu biha, mereka tak beriman. Maknanya mereka tengok banyak, bukan satu saja, mereka tengok benda ni yang sepatutnya memberi tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tak nak nampak juga. Sebab inilah ni, wa in yarau kulla ayatin la yu'minu, mereka tak nak beriman juga, mereka tak boleh nak beriman. Kemudian Allah Taala kata wa in yarau sabilar rusydi la yattakhizuhu sabila. Kalau mereka tengok sabilar rusydi, makna jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang betul, mereka la yattakhizuhu sabila, mereka tak boleh nak ikut, mereka tak boleh nak ambil jalan tu. Maknanya dah kalau kita nampak dah terang-terang kan, itu ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah terang-terang kan, benda yang tak terang tu cerita lain, tapi maknanya benda dah terang dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tak nak terima juga, tolak juga. Itu adalah tengok kata tanda-tanda bahawa apa kan, Allah Taala ni dah palingkan hati orang tu. Jadi sebab dia apa? Kerana mereka tu takabur daripada ayat, dari takabur atas muka bumi ni. Jadi oleh kerana itulah orang takabur, orang sombong dengan ayat-ayat Allah
dengan apa-apa yang diturunkan dengan Al-Quran dan sebagainya. Jaga-jaga takut kita dihukumkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan jadi macam ni. Kemudian Allah Taala kata apa? Kita tengok dengan sifat-sifat mereka yang tak sepatutnya bagi manusia itu kan. Wa iyyarau sabila ghayyi yattakhizuhu sabila. Tapi kalau mereka tengok pula jalan yang sesat, mereka nak ikut pula. Tengok kan, mudah je mereka nak ikut kalau jalan-jalan yang tak betul ni. Tapi kalau yang betul ni susah sangat nak ikut. Itu bahaya kan. Apabila Allah Taala dah cop kepada hati-hati manusia macam tu, maka mereka ni nampak semua yang betul semua tak betul. Semua yang baik semua tak baik. Mereka payah sangat nak beriman. Walaupun nampak macam-macam tanda dah. Allah SWT. Jadi ayat ini juga sebenarnya adalah nak bagi, kita katakan nak bagi tasliah kepada Nabi kita kan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, supaya mereka ni, sebab Nabi Muhammad ni menghadapi kan suasana ni kan. Suasana apa? Suasana iaitu orang-orang yang menentang, orang yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kan di Mekah, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah dah cerita kepada mereka Islam ni, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahabnya, kepada macam-macam lah, ramai kan yang kafir-kafir tu di Mekah tu kan, dah tunjuk macam-macam tanda tu kan, dah tunjuk dah, maknanya kalau ikutnya mereka tak boleh nak lawan dah. Cabarkan Quran mereka tak boleh lawan, nak buat ni mereka tak boleh lawan, semua benda tak boleh lawan kan. Tapi mereka tak nak beriman juga, mereka tak nampak juga kan, tak nampak juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak nampak? Inilah Allah Ta'ala kata, orang-orang yang takabur fil ardi ni, maka Allah Ta'ala akan hukumkan dia macam ni. Dia hukumkan, ni dia kan, ni dia. Banyak kita kata sampailah kepada sini kan. Zalika bi'annahum. Jadi Allah Ta'ala kata, semua tu adalah kerana apa? Zalika. Zalika tu maksudnya adalah zalika sarf. Bi'annahum kazzabu tu, iaitu pemalingan tersebut ni. Zalika tu pemalingan tersebut ni. Zalika ni, kenapa Allah Ta'ala paling, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu, kenapa kepada mereka? Bi'annahum kazzabu bi'ayatina, kerana mereka itu telah mendustai ayat-ayat kami. Mereka tak nak percaya sangat kan. Dan mereka kata kepada Nabi Muhammad SAW ni adalah ini tipu dan sebagainya kan. Itulah menyebabkan wa kanu anha ghafilin, dan kemudian seterusnya ialah mereka ni ghafil. Ghafil tu lalai maknanya. Lalai daripada apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi lalai di sini lah, ini yang juga antara benda yang kita takutkan. Jadi Allah SWT katakan kazzabu ghafil yatakabbaru. Jadi kita tengok kan. Jadi perkara-perkara ni ialah kita kata 3 perkara lah yang menyebabkan Allah SWT kenakan kepada mereka perkara-perkara ni yang disebutkan sini ni. Ialah yang pertama saya takabur, kita dah cerita tadi sikit kan. Kemudian ya kazzabu bi ayatina. Kemudian yang ketiganya ghafil. Ghafil ni lalai. Maknanya ada Quran ada, maknanya kan, contohnya kan, Quran ada tapi kita buat tak indah pada Quran. Ghafil, kita lalai, kita sibuk dengan benda lain kan. Kita sibuk tak tahu nak dengan apa, dengan Netflix ke, dengan Squid Game ke, dengan apa-apa kan, dengan filem, dengan movie, dengan muzik, dengan kerja, dengan itu yang melalaikan kita daripada Al-Quran. Sedangkan yang akan membawa kita ke syurga ni ialah Quran kan. Kalau kita ikut Quran, kita selamat. Kalau kita tak ikut Quran, kita tak selamat. Walau macam mana pun, ada 2 jalan di atas dunia ni kan. Satu sabil rusydi, jalan cerdik lah panggil kan, kalau ikut terjemahan kan, jalan cerdik. Ini sabil ghayy, jalan sesat. Jadi kita nak yang mana? Takut kita ni jadi orang-orang yang tak nampak. Walaupun jalan tu jalan betul, jalan rusdi, kita takutlah yatakhizu sabila. Termasuk dalam ni orang-orang yang akan tidak mengikut jalan ni. Tapi tiba-tiba kita mudah nak ikut jalan ni. Yatakhizu sabila. Wa in yarau, bila nampak saja jalan yang sesat, mereka mudah saja pula nak ikut ni kan. Jadi kita ini adalah sebab dia yatakabbaru, kazzabu dan juga ghafil. Jadi seterusnya insya-Allah kita tengok, kita minta Allah Subhanahu taala menjauhkan kita daripada apa yang disebutkan di sini kan. Seterusnya ialah ayat 147 insya-Allah. 147. Allah Subhanahu taala berkata, wallazina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut pula kan tentang apa jadi kepada orang-orang yang tidak beriman ni. Orang yang tidak beriman, tapi kadang-kadang kita tengok setengah-setengah daripada mereka ni ada banyak amal. Maksud amal tu maksudnya banyak kerja-kerja kebaikan maksudnya kan. Kerja-kerja amal, kerja-kerja macam-macam lah kan. Tapi mereka tidak beriman. Jadi maknanya kalau di Mekah lah sebagai contohnya kan, di Mekah ni orang kafir Quraisy ni, mereka ni ada kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Sebagai contohnya memberi minum kepada orang yang datang buat haji dan sebagainya kan. Mereka ni membantu, mereka ni memuliakan tetamu, mereka ni macam-macam lah. Ada kebaikan-kebaikan tu yang dibuat oleh orang-orang Quraisy ni. Tetapi mereka ni tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak beriman kepada Muhammad. Jadi oleh kerana mereka tu tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu menyebabkan apa? Semua amalan-amalan mereka tu kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala walaupun baik.
Jadi kita tengok pada hari ini kan, kita tengok banyaknya kebaikan-kebaikan kadang-kadang tu dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka ni menderma, mereka ni bilioner setengah tu kan, dan mereka ni ada yayasan-yayasan lah kan, buat derma ni, buat kebajikan banyak mana, mentolong orang miskin di Afrika ke di manalah, di mana orang-orang miskin kan dan sebagainya, dan kemudian tolong buat kajian ni dan sebagainya, research sini sana kan, semua tu mereka seolah-olahnya kita katakan mereka menginfakkan harta mereka tu kan di jalan untuk kebaikan kemanusiaan. Tetapi adakah amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, iaitu Allah Taala sebutkan sini apa? Wallazina kazzabu biayatina waliqa'il akhirah. Orang-orang yang kazzabu, mendustai ayat-ayat kami, dan waliqa'il akhirah, dan tak percaya kepada perjumpaan di akhirat. Perjumpaan akhirat ni maksudnya termasuk semula kan, syurganya, nerakanya, dosanya, pahalanya, waliqa'il akhirah. Jadi apa lagi? Hisabnya kan, pengiraannya kan, semua tu habitat a'maluhum. Allah Taala kata habitat. Habitat ni gugur maknanya. Saqatat, maknanya tak ada apa-apa nilai langsung. A'maluhum, amalan mereka ni habitat, tak ada apa-apa. Kemudian Allah Taala kata hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Adakah mereka ni akan dibalas melainkan apa yang mereka buat? Yes. Kerana mereka buat. Kenapa? Mereka tak, jadi maknanya mereka tak akan diberi apa-apa hasil daripada amalan mereka ni. Kenapa? Kerana iman tak ada. Jadi oleh itu bahaya, mana kita katakan, selalu kita sebutkan bahawa iman ni adalah seperti seolah-olahnya tempat sangkut. Kalau setengah ulama lah katakan, sebab contohnya itu kalau dinding yang kosong tu, kalau kita nak sangkut baju tak mungkin kan. Kita tak mungkin dinding, kita nak sangkut baju, dia tak melekat, dia akan jatuh. Ambil baju letak pada dinding, dia tak lekat. Sebab apa? Tak ada paku, tak ada penyangkut. Cuba ada paku, ada penyangkut, walaupun sedikit kita sangkut, dia tak akan jatuh kan. Jadi itulah contohnya yang ulama-ulama sebut, iaitu penyangkut tu adalah merupakan iman. Jadi ada iman, dia akan boleh sangkut amalan. Bila tak ada iman, nak sangkut amalan tak lekat, tak sangkut kan. Jadi bila tengok-tengok di hari akhirat, mereka kata buat banyak amal, buat banyak kerja, buat banyak bantu orang, buat bantu orang ni derma sini kan, tapi oleh kerana iman tak ada, Allah Taala kata habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Maka tak ada balasan untuk mereka dengan apa yang mereka buat tu. Seterusnya Allah SWT kata wattakhazu. Seterusnya kan wattakhaza qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim. Allah SWT katakan selepas daripada tu, ittakhaza qaumu Musa, selepas daripada ini min ba'di Musa, min ba'dihi itu ma'di Musa tu apa? Iaitu selepas daripada Musa ni pergi. Maka Nabi Musa kan tinggalkan mereka di Sinai itu, kemudian Nabi Musa pergi kan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tinggalkan kaum dia tu di situ, dijaga oleh Nabi Harun. Jadi okey, dia pun pergi. Bila dia pergi itu makna min ba'di, selepas daripada peninggalan Nabi Musa. Jadi apakah yang dibuat oleh kaum Nabi Musa ni? Dia ittakhaza min huliyihim, daripada huli itu ialah maknanya barang perhiasan. Jadi dikatakan ada emas-emas kan, setengah ada riwayat kata dalam tafsir jalan lain, dia kata mereka ni ada meminjam emas daripada orang-orang Mesir. Sebab apa yang mereka nak buat pesta ke nak buat apa kan, jadi mereka pun pinjamlah kan alat-alat perhiasan mereka tu kan. Jadi mereka pun tiba-tiba lari kan, tinggalkan negeri Mesir tu. Jadi sekarang benda-benda tu ada bersama dengan mereka. Ada yang kata perhiasan tu perhiasan mereka, wallahu a'lam bissawab. Jadi mereka pun perhiasan tu, jadi datanglah seorang kan, As-Samiri. Ni cerita Samiri tak ada cerita lagi di sini, tapi secara ringkasnya ada tempat lain dia cerita pasal Samiri ni beritahulah kepada mereka, Musa dah tak ada dah ni, Nabi Musa dah tak ada dah, yang tinggalnya Nabi Harun. Tapi Nabi Harun ni lain sikit kan, dia lain daripada Nabi Musa. Jadi dia pun kumpul, dia kata macam ni lah cerita-cerita. Kemudian dia kumpulkan semua barang-barang perhiasan yang dimiliki oleh Bani Israel itu, lalu dibuatlah, dileburkan perhiasan-perhiasan tu, emas-emas tu, kemudian dijadikan sebagai satu patung anak lembu. Kemudian dia ni semasa dalam perjalanan daripada tempat Firaun tenggelam tu kan, dia dikatakan bahawa dia nampak apa? Asarir Rasul ni dalam Quran ada sebut Asarir Rasul ni kata iaitu jejak Jibril. Jadi dia ambil pasir tu, lepas tu disimpan akhirnya. Jadi dia pun, bila Nabi Musa dah tak ada, dia pun kata marilah kita ni, mari kita kumpulkan ni alat-alat emas kamu. Dia pun dibuat lembu kan. Dan sebelum ni kita dah ceritakan bahawa ni kan Bani Israel ini pelik-pelik sikit perangai dia kan. Apa dia katakan, Musa, mereka ni ada Tuhan, kita mana Tuhan kita?
Marilah kita buat Tuhan. Tengok kan, perangai dia macam-macam. Jadi dia buat patung anak lembu tu daripada emas tu. Lalu dia pun campakkan benda tu. Campakkan dia ambil tu. Dia katakan pasir daripada tapak kaki Jibril tu. Jadi campur. Jadi tiba-tiba berbunyi. Berbunyi. Jadi dia, setengah riwayat mengatakan sebab angin tu masuk kan. Cara angin tu masuk menyebabkan bunyi tu bunyi lembu. Ini Allah Ta'ala sebut sini kan. Jadi Allah SWT kata wattakhaza, mereka pun mengambil min hiliyin ajlan. Ajlan maknanya lembu maknanya. Jasadan lahu khuwar, dia ada body maknanya. Dia bukan tak ada nampak sebiji, seketul tu, makna seketul lah sebab dia buat daripada emas kan. Jadi patut lahu khuwar, ada suara pula tu. Suara tu dapat didengari. Suara tu. Itu makna ni khuwar ni maknanya sautun yusma maknanya kan. Satu suara yang dapat didengari. Mereka semua dengar. Inilah dia kata ini Tuhan yang Musa lupa ni, dan macam-macam lah cerita Samiri ni. Samiri ni mengarut ni kan, banyak ni kan. Kemudian alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim. Jadi Allah SWT tanya, bukankah mereka tengok tak kepada patung ni? Patung ni dia tak boleh bercakap pun kepada mereka. Patung anak lembu ni boleh bercakap ke? Bunyi-bunyi tapi boleh cakap ke? Tak boleh bercakap pun. Wala yahdihim, dan dia tak boleh pula yahdihim, tak boleh beri makna hidayah pun kepada mereka. Ada boleh beri apa? Boleh keluarkan Taurat ke, boleh keluarkan apa benda, ayat-ayat ke? Tak boleh. Macam tu je kan. Jadi Allah SWT kata la yukallimuhum wala yahdihim sabila, tak boleh tunjuk apa-apa jalan pun kepada mereka. Kemudian ittakhazuhu wa kanu zalimin. Allah Ta'ala kata tapi mereka ambil itu kan, mereka ni zalim lah. Jadi setiap kali makna zalim tu makna sini lah syirik makna kan. Setengah ulama kata makna syirik, mereka telah mensyirikkan tu. Jadi ikutnya lah mereka telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar lah kan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi Musa masih tak ada ni, Nabi Musa, tapi diceritakan bahawa kan disebutkan oleh para ulama tafsir, dia kata perkara ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Musa tu masih berada masa-masa munajat 40 hari tu lagi. Jadi Nabi Musa dah tahu dah apa yang berlaku tu di bawah tu. Jadi seterusnya ayat yang terakhir insya-Allah pada hari ini Allah SWT kata walamma suqita fi aidihim, walamma suqita fi aidihim, dan apabila suqita ni gugur maknanya fi aidihim di tangan mereka. Maksud sini ialah suqita fi aidihim maksudnya menyesal. Jadi ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab untuk memberi makna apa kan, iaitu bila seseorang tu menyesal dia jatuh gitu kan. Macam itulah kan, dia jatuh. Suqita fi aidihim. Jadi sekarang ni cerita kan, jadi kita katakan cerita dalam apa ni, dalam ayat surah Al-A'raf ni diceritakan ringkas cerita dia kan. Tempat lain nanti akan ada lagi cerita yang tu kan, tapi Allah Ta'ala adalah kan mesej yang kita sepatut dapat yang penting daripada muka surat ni, iaitu apa? Jadi kita kata Allah SWT ceritakan mereka pun menyesal di atas perbuatan mereka. Wara'au annahum qad dalu, dan nampak dah sekarang ni sesat dah mereka ni. Mereka dah sesat. Jadi qalu la illam yarhamna, lalu mereka pun kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kan, inilah makna akhirnya mereka bertaubat. Mereka pun berkata la illam yarhamna rabbuna, kalau Tuhan kami tidak mengasihani kami, wa yaghfir lana, tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan jadi orang sesat. Dia kata okey, itu dah mereka dah bertaubat dah. Apa jadi sebelum selepas daripada itu sebenarnya? Jadi insya-Allah untuk mengetahui cerita seterusnya selepas daripada mereka ni bertaubat dan menyesal ni, Bani Israel ni, kita akan jumpa lagi insya-Allah di dalam muka surat 169 akan datang insya-Allah. 169 setiap pagi insya-Allah pukul 6.15 jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tutup sesi majlis kita pada pagi ni dengan kita membaca surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.